Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan. Selat Melaka ia dikenali sebagai jalan perdagangan dan tempat perjumpaan pedagang antarabangsa, malah menjadi penghubung kepada pelbagai tanah seberang etnik Melayu. Kewujudan masyarakat Bugis di tanah Melayu dikenal pasti pada abad ke-17 khasnya di Johor dan Selangor. Bukan ini saja, kewujudan masyarakat Bugis juga meluas ke negeri Sabah dan Johor. Orang Bugis yang terkenal dengan kemahiran dalam menjelajah dapat dibuktikan di mana masyarakat Bugis ini sangat aktif dalam aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Misalnya, Robert Dick Ward telah menceritakan dalam bukunya yang bertajuk Penjelajah Barat. Dalam buku beliau menceritakan kejayaan masyarakat Bugis yang mampu berlayar ke Afrika pada abad ke-5. Kedatangan masyarakat Bugis ke Tanah Melayu di sebelah barat Nusantara telah menjadikan pelabuhan Riau di negeri Johor sebagai pelabuhan mampu menyaingi pelabuhan Melaka yang diperintah oleh Belanda. Hal ini telah disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang menyebabkan orang Bugis berjaya di tanah seberang. Salah satu faktor yang menyumbang kepada kejayaan orang Bugis di tanah seberang ialah pegangan kepada agama Islam. Pengenalan kepada agama Islam dalam kehidupan orang Bugis telah membantu untuk mempertingkatkan budaya siri mereka. Hal ini kerana terdapat kombinasi antara nilai tradisional Bugis dengan nilai-nilai Islam. Dalam pada itu, terdapat beberapa panggil derang yang menjadi panduan kepada masyarakat Bugis. Antaranya termasuk sarah, bicara, rapang, wari dan adeh. Sehubungan dengan itu, orang Bugis juga mempunyai konsep tek dereh, iaitu pengakuan bahawa keputusan terakhir adalah di tangan Tuhan. Konsep ini selaras dengan tuntutan percaya kepada Tuhan dalam agama Islam yang wajib diakui. Namun demikian, orang Bugis tidak bersikap menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan mereka menganggap usaha yang gigih diperlukan dalam sesuatu perkara kerana Tuhan tidak akan mengubah nasib kecuali mereka memperbaiki diri sendirinya. Tidak dapat dinafikan bahawa agama Islam telah memberi kesan kepada sistem sosial dan pemikiran orang Bugis. Faktor seterusnya yang membawa kepada kejayaan orang Bugis di tanah seberang ialah galakan terhadap aktiviti penjelajahan, iaitu Pasompe. Aktiviti merantau dan penjelajahan ke tempat lain digalakkan demi memperbaiki siri. Hal ini kerana orang Bugis mengamalkan budaya siri, ipaka siri, iaitu budaya memalukan individu yang dianggap perlu memperbaiki sirinya, dan budaya siri masiri, iaitu perasaan rendah diri. Sikap rendah diri ini terjadi kerana kekurangan pendidikan, kemiskinan dan pelbagai kegagalan dalam kehidupan. Perkara ini menyumbang kepada pendorongan terhadap kegiatan penjelajahan ke tempat lain untuk memperoleh peluang baru bagi memperbaiki diri masing-masing. Tegaslah bahawa aktiviti penjelajahan diutamakan oleh orang Bugis demi memperbaiki diri mereka. Faktor lain yang membawa kepada kejayaan Bugis di tanah seberang ialah sifat masyarakat Bugis yang sentiasa menjaga hubungan baik dengan orang lain. Hal ini kerana orang Bugis memegang konsep Pasir Ese Babua yang merupakan pegangan orang Bugis dalam menjalinkan hubungan dengan orang lain. Konsep ini sama seperti yang tergambar dalam peribahasa Melayu, iaitu bersatu teguh, bercerai roboh dan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Masyarakat Bugis amat mementingkan adab sopan dalam melayani orang lain, khususnya golongan orang tua. Mereka diseru untuk tidak menderhaka dan sentiasa menghormati golongan ini kerana kedudukan siri seseorang berdampingan dengan sikap yang ditonjolkan. Jelaslah bahawa antara asbab mengapa Bugis mudah untuk bertapak di kawasan lain adalah kerana sifat masyarakat itu sendiri yang amat menyanjung tinggi perhubungan baik dengan orang lain. Kejayaan orang Bugis di tanah seberang turut dipengaruhi oleh desakan kuasa asing yang telah mengganggu siri masyarakat Bugis itu sendiri. Pada abad ke-17, muncul kuasa asing yang telah membawa kucar-kacir di dalam wilayah Sulawesi Selatan. Kemunculan kuasa barat yakni Belanda di tanah orang Bugis itu telah menyebabkan ramai pedagang Bugis lari meninggalkan negerinya. Faktor inilah yang menyebabkan orang-orang Bugis menjadi pelarian dan terpaksa menyesuaikan diri di tanah seberang. Hasil daripada politik sosial dan cengkaman daripada kuasa asing inilah yang telah membina sifat teguh dalam kalangan orang Bugis. Penguasaan Belanda yang telah mengancam siri orang Bugis sekaligus menghancurkan martabat, maruah dan kehormatan diri mereka telah memberi motivasi kepada mereka untuk memulakan kehidupan yang lebih baik di tanah seberang.
Justru, kemasukan Belanda ke dalam pemerintahan Sulawesi Selatan telah sedikit sebanyak menjadi faktor pemangkin kepada kejayaan orang Bugis di tanah seberang. Seterusnya, faktor kejayaan Bugis juga bergantung kepada sistem sosialisasi keluarga mereka, di mana budaya Siri juga termaktub dalam sistem ini, yang menitik beratkan pembentukan kemuliaan budi dan akhlak, terutamanya dalam hubungan antara orang muda dan orang tua, di mana anak muda itu dijangkakan untuk sentiasa taat dan patuh terhadap nasihat orang tua dan tidak menderhaka dan sentiasa menghormati kedudukan orang tua dalam masyarakat. Orang Bugis juga amat mengambil aspek kekeluargaan secara serius dan mengenakan tekanan sosial sekiranya terdapat individu yang melanggar perintah agama dan sikap malas yang boleh mengancam kedudukan siri mereka. Dan ini dapat dilihat dalam pepatah mereka, iaitu Asiri Dewata Serai, Asiri Elumu, Asiri padamu rupa tau, Asiri ibaliwanuamu, Aka padamu rupa tau natan nareko, yang bermakna seseorang itu haruslah menghormati kebenaran Tuhan, menghormati martabat diri dan juga menghargai dirinya. Dan ini amat menunjukkan kepentingan membangunkan siri diri dan juga keprihatinan terhadap siri orang lain dan menunjukkan solidariti dalam kalangan masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis juga mencapai kejayaan kerana mereka mengamalkan suatu strategi yang amat praktikal, iaitu berpandukan 3 hujung, secara khususnya dalam kalangan masyarakat Bugis di luar Sulawesi, untuk mencapai matlamat dengan sempurna. Pertama sekali, orang Bugis bergantung kepada hujung lidah. Hujung lidah ini merupakan suatu cara yang diamalkan untuk membina siri melalui permufakatan dan kedua-dua pihak mencapai sesuatu persetujuan. Strategi kedua yang diamalkan oleh masyarakat Bugis merupakan hujung keris, di mana penentangan dalam bentuk perperangan akan berlaku sekiranya rundingan gagal atau berlakunya pelanggaran dalam syarat perjanjian. Manakala peringkat ketiga dalam strategi yang diamalkan oleh masyarakat Bugis merupakan hujung kemaluan, di mana orang Bugis akan menggunakan kaedah perkahwinan untuk mencapai matlamat mereka. Dan ini dapat dilihat dalam beberapa negeri Melayu Semenanjung, Borneo dan Sumatera, di mana pendekatan ini telah melahirkan zuriat berketurunan Bugis dan telah melambangkan kejayaan masyarakat Bugis menegakkan siri mereka.